Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang berusaha, Puan Guru Besar, okay. Cikgu Rosmawati, guru-guru penolong kanan, iaitu Cikgu Zanaria, Cikgu Ustazah Noizah, Cikgu Saufi, Cikgu Hafiz dan Cikgu Noaini, guru-guru yang dikasihi dan murid-murid yang disayangi dan ibu bapa sekalian. Baik, jadi malam ni santai-santai je sebenarnya program kita ni, iaitu Malam Cinta Ilmu. Okay, boleh dinamakan sebagai malam kita untuk mendapat mencari ilmu dan barakah lah, insyaAllah. Baik, yang pertama, marilah sama-sama kita istighfar. Okay, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Okay, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak murid boleh mutekan speaker. Okey, tidak perlu buka speaker. Okey, terima kasih. Baik, kita akan sama-sama membacakan 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Kemudian kita ikuti dengan bacaan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Barakallahul azim. Baik, saya persilakan Ustaz Roza untuk membacakan surah, mengetuai bacaan surah Yasin. Dipersilakan, insyaAllah. Baiklah, alhamdulillah kita baca bersama-sama, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم
ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih pada Ustaz Rozaini. Baik, sekarang saya persilakan Ustaz Irman berniaya untuk membacakan doa Yasin dan doa wabak, doa tolak wabak, insya-Allah. Silakan. إله نبي الله مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله بكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في القضاء حاجاتنا. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء. اللهم انصر الإسلام وانصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Irman atas bacaan doa itu tadi. Okay, sampailah kita sekarang untuk program yang seterusnya. Okay, saya harap masih lagi ada dalam majlis. Okay, semoga kita dapat mendengar kali ini tazkirah ringkas 30 minit yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syarizal bin Nasir. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan dulu, okay, Ustaz Muhammad Syarizal bin Nasir ni. Okay, beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Uniza Terengganu, Uniza Terengganu. Okay, beliau aktif dalam menulis di ruangan Ad-Din Metro di Surat Khabar Metro. Kalau kita perasan, okay, siapa yang baca Surat Khabar Metro, okay, dalam tu ada ruangan Ad-Din. Okay, beliau merupakan salah seorang penulis artikel untuk ruangan Ad-Din. Okay, kalau saya boleh saya cuba kongsikan. Okay, di skrin, ni yang di antara paparan, ni antaranya tulisan beliau, okay, di artikel ruangan Ad-Din Harian Metro. Okay, baik. Dan juga seorang mengajar bahasa Arab, okay, dalam rancangan Al-Arabiyah fi Al-Radio Terengganu FM. Okay. Dan pembuang masa, saya persilakan Ustaz Muhammad Syarizal bin Nasir untuk menyampaikan tazkirahnya. Dipersilakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa rasulina al-Mujtaba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada pengurusi program, Ustaz, sahabat saya Ustaz Muhammad Sabri Zakaria. Yang saya hormati Puan Rosmayati binti Hasan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kulai, Guru Penolong Kanan, para guru, ibu bapa serta anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga saya nampak ada juga sahabat saya Ustaz Irman, guru di SK Kulai juga, ya. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkongsian ringkas saya pada slot yang bahagian yang terakhir ini dapat sama-sama kita menjadikan satu bukti kita
menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ibu bapa, guru-guru, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana saya nyatakan tadi, kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kena sebut alhamdulillah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kalangan mungkin kenalan kita yang dia nak bersama tapi mungkin ada kekangan tertentu, ada mungkin perkara yang perlu dilakukan, maka dia tidak dapat bersama pada malam ini. Jadi apabila kita berada pada malam ini, sama-sama dapat berada dalam majlis yang baik ini, kena sebut alhamdulillah banyak-banyak supaya Allah pilih kita lagi. Kita semua adalah orang yang terpilih untuk berada dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya nak sebut tadi, sahabat saya Ustaz Sobri dia tak sebut saya walaupun bekerja di Terengganu, tapi saya orang Johor. Orang Segamat, jadi kita sama-sama orang JDT lah. Tajuk yang saya nak kongsikan pada malam ini dalam keterbatasan masa ini, tajuk yang kita yang dipilih untuk saya kongsikan ini adalah bertajuk Usaha Tadabbur Al-Quran. Usaha Tadabbur Al-Quran. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, khususnya anak-anak mungkin tertanya apa dia tadabbur. Biasa orang sebut tadabbur. Dekat TV ada ustaz-ustaz yang mengajar disebut tadabbur. Jadi malam ini insya-Allah sedikit kita nak tahu apa dia tadabbur. Sebelum itu saya nak sebut juga tadabbur ni satu istilah bahasa Arab. Jadi saya kira pelajar-pelajar SK Kulai pun belajar bahasa Arab. Satu peluang lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ia jadi satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar untuk sama-sama mendalami bahasa Al-Quran. Jadi kita nak sebut ni, tadabbur ni, selain daripada tadabbur yang kita buat ni, yang kita baca sebentar tadi disebut tilawah. Kita baca Al-Quran, kita sebut baca Al-Quran. Tapi dalam bahasa Arab disebut tilawatul Quran. Kadang-kadang kita orang Melayu ni sebut tilawah ni hanya musabaqah tilawah Quran saja, kita faham. Sebenarnya apabila kita kata kita baca Quran, kita buat satu amal ibadah atau amalan yang disebut tilawatul Quran. Jadi huruf ta tu, huruf T, tilawah. Jadi kita tahu tilawah, baca. Yang kedua, lain daripada tilawah itu adalah yang kita sebut tadabbur. Nanti saya kongsikan apa yang kita nak faham. Paling mudah nak faham makna tadabbur. Sebelum saya pergi kepada makna tadabbur, saya nak kita sama-sama kita kata ulang kaji balik, ingat balik apa dia yang menjadi tuntutan agama bila sebut tentang Al-Quran. Mungkin Ustaz Sobri boleh kongsikan slide saja, ada tak? Jadi muslimin muslimat, ibu bapa, guru dan juga para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah satu mukjizat Nabi yang kekal sampai sekarang. Nabi Muhammad telah lama meninggalkan kita. Kita tak pernah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi depan kita ada sesuatu yang kita kenali sebagai mukjizat Nabi. Nabi ni ada macam-macam mukjizat. Nabi boleh belah bulan, boleh keluar air di celah-celah tangan Nabi. Nabi bercakap dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu semua peristiwa Nabi yang melibatkan kehidupan Nabi, yang kita kata mukjizat, satu yang istimewa yang ada di dalam kehidupan Nabi ataupun dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu telah tiada dengan perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Cuma Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang kekal sampai hari ini. Dan saya nak kita ingat semula, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak ingat semula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda semuanya kerana Al-Quran. Nabi dapat tentangan, Nabi dimusuhi, Nabi dikatakan orang yang gila, Nabi dikatakan seorang tukang sihir, Nabi dikatakan orang yang
yang penipu. Semua ujian yang Nabi dapat tu semata-mata kerana Nabi nak sebarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini satu benda yang kalau kita sayang Nabi, kita kena dekat dengan Al-Quran. Jadi Alhamdulillah program yang dianjurkan oleh SK Kulai ini, kita boleh kata satu usaha, satu bukti besok kita depan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kita cinta Al-Quran. Mungkin malam ni di luar sana ada ramai orang buat aktiviti yang banyak lah walaupun duduk di rumah, tapi mungkin tak dekat dengan Al-Quran. Tapi kita malam ini, berapa orang ni? 84 orang ni, Alhamdulillah Allah pilih untuk kita bersama dengan Al-Quran. Tu kita kena bersyukur, sebut Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru, ibu bapa, Al-Quran diturunkan kepada kita ada sebab-sebabnya. Ini anak-anak pelajar dah belajar dalam pelajaran pendidikan Islam. Mungkin Ustaz Sabri, Ustaz Irman dah ajar. Tapi malam ni saya nak kita ingatkan kembali apa dia Al-Quran. Al-Quran fungsinya adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, tak kenal Allah. Maka Allah beritahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Allah tu hebat, semua ada dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman, dia kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada semuanya dalam Al-Quran. Itu yang pertama yang saya nak kongsikan. Yang kedua, slide seterusnya Ustaz Sabri. Yang kedua, Al-Quran juga yang depan kita ni, Al-Quran juga merupakan, Allah sebut dalam surah Yunus, Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi nasihat, pengajaran daripada Allah. Allah kata solat, semua ada dalam Al-Quran. Allah kata puasa ada dalam Al-Quran. Allah kata anak-anak kena buat baik pada ibu bapa, ada dalam Al-Quran. Allah kata jangan bohong, jangan tipu, ada dalam Al-Quran. Allah kata jangan ambil duit orang lain, ada dalam Al-Quran. Allah kata jangan bagi nama-nama tak elok pada orang lain, ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kita tahu, kita kenal, kita faham Islam kerana semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran juga syifa. Kita selalu guna perkataan syifa. Kadang-kadang ada pusat perubatan namanya Darus Syifa. Syifa adalah penawar. Quran ni adalah penawar hati kita. Kadang-kadang kita rasa tak sedap hati, kita rasa kita ada masalah, kita rasa sedih, kita baca Quran. Quran akan antara kelebihan Quran, Allah sebut dia adalah penawar bagi hati kita. Quran juga adalah kitab yang membawa hidayah. Dalam tu ada nak ke syurga, buat benda ni, Allah kata. Semua Allah sebut dalam Quran. Kena jauhi neraka, ini ada petunjuk. Dan Al-Quran juga adalah rahmat bagi orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita beriman pada Allah, kita kena dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita baca surah Yasin pada malam ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat pada semua warga SK Kulai, semua sekali, insya-Allah. Baik, itu Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini satu kitab yang special, yang istimewa. Baik, kita lihat pula apa Nabi sebut. Apa Nabi kata? Apa Nabi suruh kita buat? Nabi kata, Nabi pesan pada kita. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi diturunkan apa yang Nabi pernah pesan. Kata Nabi antaranya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Mungkin kita tak tahu makna semua, tapi saya nak beritahu juga, saya mengajar bahasa Arab, nak sebut Iqra'u tu Iqra'. Saya rasa semua anak-anak pelajar pernah dengar, jumpa perkataan Iqra'. Nabi bila mana pertama kali jumpa Jibril alaihissalam, Jibril suruh Nabi Iqra', bacalah. Jadi kata Nabi pesan pada kita. Nabi tahu Quran itu banyak keistimewaannya. Nabi kata Iqra'ul Quran, Nabi suruh kita baca. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama baca secara berjamaah pula. Lepas tu ada doa pula. Kita menyahut seruan Nabi. Nabi kata Iqra'u. Kadang-kadang ada orang kata dia sayang Nabi, tapi Nabi pesan suruh baca Quran, dia lupa. Dia mungkin ambil ringan. Dia mungkin kata nanti. Tapi kita malam ini Alhamdulillah kita buat apa Nabi kata. Iqra'ul Quran. Nabi kata baca Quran. Sesungguhnya Quran nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dia akan jadi pembantu bagi syafaat kepada orang yang baca. Jadi mudah-mudahan malam ini, sebab kita baca Yasin, minggu lepas baca Yasin, minggu depan nanti baca Yasin lagi, mudah-mudahan hari akhirat esok kita dapat syafaat daripada Al-Quran, kerana Al-Quran buat rekod
Al-Quran buat dia kenal siapa manusia yang baca dia ketika berada hidup di dunia. Jadi kita iqra'u kita buat dah, kita tilawah, kita baca dah. Alhamdulillah. Walaupun ramai orang tak baca, kita baca alhamdulillah. Lepas ni kita ajak lagi ramai supaya baca Al-Quran. Seterusnya, bila sebut Al-Quran ni kita ada pahala. Walaupun kita buat amalan ini kerana Allah, semua buat amalan kerana Allah, tapi Allah dengan sifat kasih sayang dia bagi kita pahala. Bagi kita pahala. Kata Nabi SAW nak bagi semangat pada kita supaya kita lebih banyak membaca. Kata Nabi, sesiapa yang baca Quran, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, man qara'a. Jumpa lagi qara'a, tadi iqra', yang ni qara'a. Benda sama, baca. Jadi malam ni paling kurang lepas ni tahu, qara'a tu baca, iqra' tu maknanya bacalah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, kata Nabi SAW, falahu bihi hasanah, dia akan dapat satu pahala. Dan pahala satu yang dia dapat, dia baca satu huruf, dia dapat satu pahala dan Allah gandakan pahala tu jadi 10. Maknanya kalau dia baca satu huruf, dia dapat 10 pahala. Kalau kita semak nanti, pada masa boleh kira, tengok surah Yasin tu ada berapa huruf. Tapi Rasulullah baginda kata, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata tak, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya bila orang baca alif lam mim, dia dapat 30 pahala. Kalau baca Yasin ada 2 huruf, dapat 20 pahala. Wal Quranil Hakim, berapa pula huruf tu? Waw, alif, lam, qaf, ra, masya-Allah, banyak. Jadi kita dapat banyak pahala malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita. Itu baca Quran. Kita dah baca. Jadi 10 minit lagi ni, lepas baca kita nak sama-sama naik sikit. Kita nak buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita hamba-Nya yang betul-betul sayang Quran, betul-betul nak dapat bantuan syafaat daripada Al-Quran daripada kita baca ni. Kita buat tadabbur. Tadabbur ni 2, naik sikit. Memang susah nak buat tadabbur. Kerana pahalanya pun lagi besar. Tapi baca pun dah dapat pahala. Kita nak lebih lagi, nak lebih banyak lagi pahala, nak dapat rahmat Allah lebih lagi, nak dapat pahala lebih lagi, kita buat tadabbur. Jadi apa maksud tadabbur? Kita ni orang biasa yang bahasa Arab pun kita tak tahu 100%. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, tadabbur ni semua orang boleh buat mengikut kemampuan masing-masing. Jadi apa maksud tadabbur? Tadabbur maksudnya tafakkur. Jadi maknanya fikir. Allah suruh kita fikir. Kita baca mungkin kita tak fikir. Tapi kalau kita duduk diam lepas baca tu, kita tengok, kita duduk diam, kita cuba bandingkan, kita cuba tengok terjemahan, itu namanya tadabbur atau maknanya tafakkur. Sebab kalau kita baca mungkin tak sempat fikir. Tapi bila kita diam sekejap lepas baca, kita boleh buat tadabbur. Nanti saya kongsikan contoh kita buat tadabbur. Baik, tadabbur mesti dimulai dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang tu nak tadabbur, dia mesti baca Quran. Kalau dia tak baca Quran, tak nama tadabbur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibu bapa, guru-guru dan anak-anak pelajar, orientalis, orang barat, orang putih, orang yang tak beriman pada Allah, dia kaji Al-Quran. Dia buat tadabbur. Kalau dia nak kata kita buat tadabbur, dia boleh sangka dia pun tadabbur. Tapi dia tak baca Quran. Dia tak beriman dengan Al-Quran. Jadi dia tak dapat tadabbur tu. Dia tak dapat pahala tu. Jadi kita orang Islam mesti baca Quran. Mesti tahu baca Quran. Di sekolah SK Kulai ada pelajaran ustaz-ustaz ajar baca Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran sehingga kita boleh baca Al-Quran. Jadi kita layak tadabbur. Kita layak buat tadabbur. Jadi tadabbur mesti baca dulu. Tak boleh tiba-tiba tadabbur. Dia mesti baca dulu kerana pahala baca pun banyak. Tadabbur ialah dia renung ayat Quran untuk cari petunjuk. Tadabbur dia tengok ayat Quran, dia baca terjemahan, dia cuba faham apa yang Allah nak sebut dalam ayat ni. Dia cuba buat. Dia cuba baca terjemahan. Kita bukan orang Arab, jadi kena tengok terjemahan. Tengok, renung, fikir,
Dia renung, fikir, kena ada masa dengan Al-Quran. Tadabbur berusaha untuk faham ayat Quran. Mungkin kita tak boleh. Dia ada yang ketiga lagi, tafsir. Tadi saya sebut tilawah tu baca, tadabbur ni fikir, hayati, diam sekejap. Lepas tu tafsir. Tafsir ni kita tak mampulah, bukan level kita lah. Kita tak tahu bahasa Arab, bukan ulama. Jadi nak tafsir tu jauh lah. Tapi tadabbur semua orang boleh buat tadabbur. Baik, kita kongsikan. Seterusnya, tadabbur, saya nak sebut tadabbur. Cara kita nak buat tadabbur ikut kemampuan kita ni. Seterusnya, kenapa saya kata saya nak ajak malam ni kita sama-sama usaha tadabbur. Adik-adik darjah 1 boleh tadabbur, darjah 2 boleh, 3 boleh, darjah 6 semua boleh. Sebab kita semua belajar dalam kelas semua, ustaz sebut pasal ayat Quran. Jadi kita boleh buat tadabbur, hayati, kita diam sekejap, kita baca terjemahannya. Sebab siapa yang tak tadabbur ni, Allah bagi satu pertanyaan. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah kata orang yang tak tadabbur Al-Quran, orang yang tak nak fikir tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, Allah kata dalam hati mereka ni ada kunci ke yang ada patri hati mereka ni sampai dia tak nak tadabbur Al-Quran. Ni satu persoalan daripada Allah supaya kita buat tadabbur, kita usaha tadabbur. Yang kita buat malam ni lepas baca Quran, bagus ni. Sesi ada tazkirah, ini juga tadabbur. Ini juga tadabbur sebab kita baca Quran, kita nak faham Al-Quran. Jadi dalam ayat itu ada yatadabbarun, maknanya tadabbur. Jadi Allah kata, siapa yang tak tadabbur tu kenapa? Kerana hati dia dah ditutup ke? Dah tak nak tahu tentang ayat Allah ke? Dah tak nak fikir tentang kehebatan ayat Allah ke? Jadi Allah suruh kita tadabbur. Allah suruh kita usaha. Kalau tengok pada slide saya ni, terjemahannya, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha? Mungkin tadabbur kita tu sekejap saja, tapi usaha tu yang penting. Kita ada usaha, kita ada percubaan, cuba, try nak buat. Duduk sekejap, lepas ni 1-2 minit tengok ayat Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim tu apa maknanya? Yang Maha Pemurah Ar-Rahman, yang Maha Mengasihani Ar-Rahim. Ya Allah, Allah tu ada sifat yang bagus, yang maha tinggi. Kadang-kadang kita pun tak sayang haiwan, tak sayang pada kawan-kawan kita, kita buat tak elok pada kawan kita, tapi Allah ada sifat kasih sayang. Kita kena ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena buat macam mana sifat Allah Taala yang baik itu, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi macam itu kita boleh buat tadabbur. Kita faham ayat, kita cuba ambil pengajaran. Seterusnya, saya ada 3 contoh. Ada 3 contoh yang sama-sama saya nak ajak kita, para ibu bapa, guru dan juga anak-anak pelajar, kita cuba buat tadabbur. Kita cuba tafakur, kita cuba fikir. Diam sekejap sebab surah Yasin ni semua orang baca. Kita baca, di masjid biasanya baca, sekolah kalau ada buat solat hajat baca. Jadi surah Yasin ni biasa dah dengan kita. Kadang-kadang kalau kat kampung tu ada pakcik-pakcik mungkin dia buta huruf, dia tak boleh baca Al-Quran. Tapi Yasin dia boleh hafal. Kerana setiap minggu baca. Alhamdulillah. Setiap minggu dia baca, itulah yang dia jadi amalan dia. Masya Allah. Nampak Allah nak bagi pahala tu pada semua orang. Walaupun orang tu tak boleh baca Quran, tapi kadang-kadang Yasin tu dia boleh hafal. Kalau dia tak hafal pun, bila dengar masuk dalam majlis baca Yasin, dia boleh sama-sama ikut. Jadi dia boleh dapat pahala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat pertama kita selalu baca Yasin, kita baca Yasin. Jadi Yasin ni dalam bahasa Arab disebut al-huruf al-muqatta'ah, maknanya huruf yang terpotong. Yasin, kita selalu jumpa alif lam mim, kita jumpa ha mim, ta sin mim, ada dalam setengah-setengah surah kan. Maka kita fikir, kenapa Allah mulakan dengan huruf? Kerana huruf ini kalau tengok dalam terjemahan, kalau Yasin, terjemahannya Yasin juga. Maknanya para ulama tafsir tak tafsirkan Yasin itu. Sedangkan huruf Ya tu adalah dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran ada huruf Ya. Macam-macam kita kat banyak tempat kita jumpa Ya. Kalau semak satu muka surat tu banyak huruf Ya. Tapi duduk dalam satu perkataan. Mungkin di depan, di tengah, di hujung. Tapi Yasin ni 2 huruf yang sendiri. Jadi Yasin ni dia huruf yang terpotong. Tak ada orang boleh faham secara tepat apa dia Yasin. Jadi kita fikir kenapa Allah mulakan dengan Yasin?
Kenapa Allah mulakan dengan alif lam mim? Kalau baca dalam hadis yang saya sebut tadi, Rasulullah kata baca alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Pahala kita dapat, alhamdulillah. Tapi lepas ni kita fikir, bila kita baca Yasin, kenapa Allah mula dengan Yasin? Ulama tak tafsirkan, maknanya tak tahu. Jadi kita nak boleh faham di sini, tadabbur pengajaran kita boleh buat adalah Allah nak sampaikan ilmu pada kita. Satu, Al-Quran tu macam-macam ilmu Allah sebut, macam-macam Allah beritahu kita. Tapi ada perkara yang kita tak boleh nak fikir, kita tak boleh nak faham, kerana hanya Allah sahajalah yang tahu, hanya Allah sahajalah yang memahami. Walaupun ada setengah ulama kata Yasin ni antara nama Nabi, tapi sebagai yang lain tak tafsirkan apa-apa. Jadi Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, bila kita baca tu, kita kena ingat, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Aku tak tahu makna ni, ya Allah. Engkau banyak ilmu, aku tak ada ilmu, ya Allah, yang banyak seperti Engkau. Jadi kita boleh faham macam itu. Yasin kita baca. Mula sebelum ni kita baca Yasin saja. Tapi lepas ni bila kita dah tadabbur, kita bila Yasin kita fikir, ya Allah, Maha hebat Engkau, ya Allah. Sehingga manusia tak mampu nak tafsirkan Yasin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada sebab, kerana apa Allah tak bagi tahu maknanya? Kerana nak bagi tahu kita ni tak banyak yang kita tahu. Allah tahu segala-galanya. Jadi itu contoh yang pertama, tadabbur. Kita duduk, kita fikir, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu kita ni lemah, kita tak boleh nak sampai ilmu yang Allah ada. Nak beza dengan ilmu kita hanya sedikit sahaja. Itu contoh yang pertama, kita baca Yasin. Contoh yang kedua, kita selalu baca salamun qawlam mir rabbir rahim. Kadang-kadang ada tempat dulu saya sekolah dengan Ustaz Sobri, Ustaz Irman tu senior saya, kita baca dekat musolah sama-sama. Kadang-kadang kita baca 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ada perkataan salam situ. Maknanya ucapan salam. Pernah kan kata yang terbaik adalah kita bagi Assalamualaikum lah. Kita sebut itu yang Nabi ajar. Tapi rupanya salam pun ada juga tu. Salam. Kadang-kadang orang tulis dalam mesej WhatsApp salam. Jadi kita jawab. Jangan tak jawab. Mudah-mudahan dapat pahala. Tapi dalam ayat surah Yasin ayat 58 ni, kita boleh faham ke ayat ni, pada ayat ni salamun qawlam mir rabbir rahim. Ini Allah sebut bahawa keadaan orang ahli syurga. Kalau lihat ayat sebelum ni, baca terjemahannya, ayat ini berkaitan dengan nikmat orang hamba Allah yang duduk dalam syurga. Mereka akan duduk dekat singgahsana, mereka akan ada bidadari, mereka akan makan buah-buahan di syurga. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada hambanya yang dapat masuk syurga. Dan paling istimewa Allah nak sebut, salamun qawlan mir rabbir rahim. Orang yang duduk dalam syurga, Allah yang bagi salam pada mereka. Jadi mereka ahli syurga ni dapat ucapan salam sejahtera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita ustaz selalu sebut, ustazah selalu sebut kena bagi salam, jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Kerana bagi salam ni dapat pahala. Bagi salam itu sunat, jawab wajib. Bila orang bagi salam mesti jawab. Kalau dia bagi salam kuat, jangan cakap jawab dalam hati. Kena jawab betul-betul sungguh nak dapat pahala, kerana hukumnya wajib jawab. Jadi salam ini kata Nabi dapat buatkan kasih sayang sesama manusia. Nabi kata bagi salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagi salam pada orang yang kenal dan kita tak kenal. Kadang-kadang zaman sekarang kita bagi salam pada kawan kita je. Pelajar darjah 1 dia jumpa abang dia darjah 3, dia tak bagi salam pun kerana dia tak kenal. Tak, Nabi kata bagi salam pada semua. Orang Islam, asalkan dia Islam, bagi salam. Kerana dia dapat bagi kasih sayang, keakraban sama-sama manusia. Tapi dalam ke hari akhir dekat syurga nanti, Allah yang bagi salam pada kita. Allah yang ucapkan salam pada ahli syurga. Jadi salam maknanya sejahtera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham, kita baca, lepas ni kita seronok nak buat amalan kerana nak jadi ahli syurga, nak dapat ucapan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak kita selalu baca ayat ni, surah Yasin ayat 65. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ni cerita pasal kehebatan Allah, cerita pasal hari kiamat, cerita pasal pembalasan Allah SWT kepada hamba-Nya, cerita pasal keadaan manusia di hari akhirat. Ayat 65 ni cerita tentang bagaimana keadaan manusia di akhirat nanti. Allah sebut, adik-adik atau anak-anak, para guru, ibu bapa, biasa kita ni dalam kehidupan kita di dunia ni, walaupun ada mungkin orang yang tak boleh bercakap, tapi kita alhamdulillah boleh bercakap. Kita boleh cakap apa saja kita nak cakap. Tapi sebenarnya percakapan kita tu ada dosa, ada pahala. Cakap benda baik dapat pahala, cakap benda buruk dapat dosa. Jadi kita kena hati-hati supaya mulut kita ni cakap benda baik. Tapi dekat akhirat nanti Allah kata, dekat akhirat nanti Allah akan tutup mulut kita. Dan apa yang bercakap, anggota lain yang akan bercakap. Allah kata, ini bukan cerita kartun, bukan cerita dongeng. Ini Allah sebut dalam surah Yasin. Allah kata pada ketika itu, Allah tak nak dengar mulut bercakap. Kerana kat dunia kita dah mulut kita banyak bercakap. Di akhirat nanti yang bercakap adalah tangan kita. Dan kaki kita akan bercakap. Mungkin kalau kita ada pergi tempat-tempat yang tak elok, mulut kita kata tak, sebab tu mulut kita ditutup oleh Allah SWT. Tapi kaki kita esok akan jawab. Kaki kita kata, ya, kaki inilah yang pergi ke tempat yang tak elok itu. Jadi Allah SWT jadikan anggota kita sebagai bukti setiap perbuatan kita. Jadi mudah-mudahan besok juga, hari akhirat juga, tangan kita akan jadi bukti bahawa kita pegang Yasin pada malam ini. Kita pegang Yasin kerana jadi bukti. Anggota badan kita jadi saksi kata apa perbuatan yang kita buat. Jadi seterusnya di akhir ni saya nak kongsikan sikit daripada ayat tu. Kalau adik-adik, anak-anak belajar bahasa Arab, seterusnya saya nak kongsikan ini. Dalam Al-Quran kita biasa anak-anak pelajar, dia belajar bahasa Arab, dia akan belajar anggota badan. Dalam surah Yasin ayat yang ke-65 tu ada anggota badan. Afwahihim. Afwah adalah mulut. Mulut, banyak mulut. Sebab di akhirat nanti kan ramai orang, termasuk kita. Tapi kalau satu mulut, famun. Famun kalau banyak, afwa. Yadun, tangan. Aidi, tangan, banyak tangan. Rijlun, kaki. Arjuluhum, arjul tu banyak kaki. Jadi kita boleh, lepas ni bila kita baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kita dah tahu dah pengajaran pada kita ni, kena jaga mulut ni, kena jaga perbuatan kita. Kerana esok siapa yang bercakap, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan cakap apa yang kita buat, dan kaki kita akan bercakap. Jadi mudah-mudahan bila kita baca ayat ni lepas ni, jadikan kita insaf, jadikan kita bersemangat nak buat benda baik, dan cuba sedaya upaya untuk tinggalkan benda yang Allah larang. Kerana dalam Islam segala-galanya jelas. Kita sekolah daripada darjah 1 sampai besok pergi universiti dan sebagainya, semua cerita pasal benda baik perlu kita buat, benda jahat perlu kita tinggalkan. Jadi bila kita baca ayat surah Yasin ni, mengingatkan kita, kena hati-hati kerana besok tangan kita dan kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita buat. Mudah-mudahan semua persaksian tu, semua anggota kita sebut benda yang baik saja. Mata kita gunakan untuk baca Quran, telinga kita dengar, kita gunakan untuk dengar apa cikgu cakap, cikgu ajar. Tangan kita menulis, buat kerja rumah, apa yang cikgu sebut, semua menjadi saksi, buat baik. Kerana kita nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pilih kita untuk berada di tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang baik, dan mudah-mudahan anggota badan kita semuanya menjadi saksi perkara-perkara baik yang kita buat sepanjang kita hidup di dunia. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita baca Yasin sama-sama malam ni, Allah kurniakan perlindungan kepada kita, ahli keluarga kita daripada wabak COVID yang sedang merebak pada ketika ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejutaan, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Farizal bin Nasir atas kesudian menerima jemputan daripada pihak sekolah live. Baik, sekarang insya-Allah kita nak dengar ucapan penutup program ni daripada
Tuan Guru Besar Sekolah Pasangkulah Cikgu Rosmayati. Saya dengan sekolah maknya mempersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Ustaz Muhammad Sarizal bin Nasir, pensyarah Uniza, warisan GPK SK Kulai, guru-guru, ibu bapa serta anak-anak SK Kulai yang disayangi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu siri ketiga yang dianjurkan oleh Digital Thinker, SK Kulai dan Panitia Pendidikan Islam. Okey, tahniah diucapkan kepada semua yang dapat menyertai malam ni. Mudah-mudahan majlis malam ni kita semua dapat manfaat, dapat keberkatan dan juga kerahmatan dari Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Sarizal di atas jemputan. Mudah-mudahan Ustaz dipermudahkan segala urusan dan lain kali kalau kami jemput, mudah-mudahan Ustaz berbesar hatilah untuk menyambut jemputan kami. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar. Ucapan untuk tadi. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syarizal. Allah lepas ni kalau kita panggil jangan serik lah. Okay? Dia kata nak berucap 2 jam tapi kita bagi 30 minit macam tak puas dia rasa kan. Tak apalah. Okay, insyaAllah. Okay, akan datang kita akan sambung lagi. Okay, program sebegini insyaAllah kita akan ada dalam sebulan mungkin 2 kali kita akan buat bacaan Yasin bersama-sama dan juga tazkirah 30 minit. Saya harap pihak ibu bapa, anak murid dan guru-guru dapat macam ni lah kan, sama-sama kita berkumpul kan, maya secara maya ni insyaAllah. Baik, saya rasa lepas ni kita bolehlah semayang isyak, terus semayang isyak bersama berjemaah sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti lain kan. Itu lebih afdal lah. Jangan kita pergi tengok TV dulu ke kan. Jadi solat isyak berjemaah, kemudian bebas buat aktiviti lain. Okey? Baik. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung. Okey, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati majlis ini. Sekian daripada saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.